Apabila kita membela orkid dari jenis Cattleya, cahaya yang banyak dan cukup bukan sekadar diperlukan untuk pertumbuhan pokok. Malah cahaya juga amat penting untuk memastikan pokok orkid ini boleh berbunga. Aspek cahaya inilah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sekiranya pokok Cattleya kita itu terlalu degil, tak mahu berbunga. Bercakap tentang keperluan cahaya, kita perlu faham tentang intensiti ataupun kekuatan cahaya. Cattleya tergolong di dalam kumpulan orkid bercahaya sederhana tinggi. Mengikut saranan penanam orkid berpengalaman, kalau kekuatan cahaya matahari itu dianggap 100%, maka Cattleya haruslah mendapat cahaya sekitar 50 hingga 70% sahaja dari kekuatan cahaya matahari tadi. Keadaan yang terlalu terang atau terlalu gelap dari itu boleh menyebabkan pokok tidak mahu berbunga. Di Malaysia, kita menerima sinaran cahaya matahari yang tinggi sepanjang tahun. Namun, itu tidak bermakna kita boleh membiarkan orkid Cattleya ini terjemur begitu sahaja di waktu tengah hari. Walaupun cahaya yang tinggi amat disukai oleh Cattleya, pengumpulan suhu panas pada permukaan daun amat berbahaya buat orkid ini. Suhu daun yang tinggi ditambah dengan suhu persekitaran yang tinggi tanpa angin mampu melecurkan daun pokok Cattleya dalam masa yang singkat saja. Tanda-tanda melecur dapat dilihat pada kemunculan tumpukan kuning yang timbul pada permukaan daun macam ni. Lebih teruk lagi, sekiranya kelembapan persekitaran sangat rendah, daunnya juga akan mula mengerekut akibat tekanan yang dihadapinya. Okey, dari sisi yang lain pula, sekiranya cahaya yang diterima itu terlalu rendah, pokok ini akan mengalami kekurangan sumber untuk menjana tenaga yang diperlukan bagi pembesaran pokok. Sifatnya mudah. Apabila sumber cahaya itu sedikit, tenaga yang terhasil juga adalah sedikit. Apabila tenaga itu sedikit, pokok pastinya tidak akan mahu berbunga disebabkan penghasilan bunga memerlukan jumlah tenaga yang amat banyak. Dalam keadaan serba kekurangan itu, ada baiknya jika tenaga yang ada pada pokok disalurkan kepada bahagian-bahagian lain yang lebih penting untuk survival pokok, seperti daun dan akar. Tanda kekurangan cahaya dapat dikesan melalui warna hijau gelap pada daun, bukannya hijau muda seperti yang sepatutnya. Sekiranya itu yang berlaku, alihkan pokok kita ke tempat yang lebih terang untuk mengaktifkan semula pembesaran pokok yang lebih sihat. Okey, persoalannya, bagaimana kita hendak mengukur kadar cahaya yang terbaik untuk Cattleya? Ada pelbagai cara sebenarnya boleh digunakan. Tapi cara yang termudah dan praktikal adalah dengan menggunakan ujian bayang-bayang. Ujian ini dibuat dengan meletakkan tangan kita pada paras satu kaki dari permukaan daun pokok. Kalau bayang-bayang yang terhasil ke atas pokok adalah jelas dan tajam, dan pada masa yang sama, belakang tapak tangan kita terasa suam-suam, tidak terlalu menyengat panasnya, maka itu merupakan jumlah cahaya yang terbaik untuk Cattleya. Cara ini boleh juga digunakan untuk menguji tahap tapisan matahari oleh pelindung yang dipasang pada rumah orkid Cattleya anda. Itu sahaja untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di masa akan datang. Selamat berorkid. Jangan jangan